Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa tertinggi masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada pada siri yang ketiga selepas PKP lah. Siri ketiga, yang mana siri pertama tentang fiqh muamalat, fiqh berkait dengan harta, keuangan, pelaburan dan sebagainya. Kita berbincang tentang emas, pelaburan emas. Yang kedua, baru ni bulan 12 kita berbincang tentang judi, judi moden dalam bentuk pertandingan, hadiah dan sebagainya. Dan malam ni insya-Allah kita sambung lagi berdasarkan perbincangan kitab kita Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, kitab pandangan-pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili. Dan hari ini kita berbincang tentang isu yang dipanggil sebagai kontrak ataupun akad yang dibenarkan di dalam Islam. Kontrak ataupun akad perjanjian yang dibenarkan di dalam Islam. Kerana kontrak ini adalah satu benda yang sangat penting dalam kita nak berjual beli, dalam kita nak buat pelaburan, dalam kita nak bersyarikat, buka syarikat dan sebagainya, enterprise ke ataupun sendirian berhad dan sebagainya. Dan kemudian kontrak majikan dengan pekerja, kontrak yang berkaitan dengan pelbagai. Jadi semua itu memerlukan kepada kontrak. Maka kontrak ini yang menjadikan jual beli kita halal, itu tujuan utama kita. Yang menjadikan jual beli kita harus daripada sudut syarak, dan itu tujuan yang paling utama daripada tujuan-tujuan yang lain. Selain daripada profit, keuntungan, daripada kepentingan antara pembeli dan penjual dan sebagainya, maka itu tujuan yang paling utama tentang jadikan akad itu sah, jadikan akad kontrak itu dipersetujui dan sudah tentu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebelum kita pergi jauh tentang akad ni, dia ada jenis-jenis dia, dan sebenarnya sedar tak sedar dalam kehidupan kita ni, mungkin daripada pagi, daripada tengah hari, petang dan sebagainya, hatta malam sekalipun, rupanya ada kontrak-kontrak yang kita tak tahu dia adalah kontrak ataupun akad, yang mana di sana ada hukum dan syarat-syaratnya yang perlu dipatuhi. Dan insya-Allah kita akan cuba bawa nanti contoh-contoh yang lebih dekat dalam kehidupan kita dan lebih dekat daripada sudut implementasi kita lah, ataupun pelaksanaan ataupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari-harian. Baik, sebelum pergi jauh, kita nak pergi dulu nak tahu akad ni sebenarnya apa. Daripada sudut bahasa, secara ringkasnya akad ini ialah satu perkara yang kita panggil sebagai pengikat ataupun penghubung di antara dua perkara. Pengikat ataupun penghubung di antara dua perkara. Kan? Jadi maksudnya dia tak boleh untuk kita nak memeterai satu-satu akad ataupun perjanjian itu, melainkan mesti dia dua orang. Kan? Sebab tu kadang-kadang ada juga orang tanya, bolehkah kita pinjam duit dengan kita sendiri? Kan? Macam mana tu? Ada yang tanya. Kan, contohnya begini, dia kata saya ni ada buat tabungan, tabung ni memang kira hidup mati lah. Kan? Maksudnya tabungan ni kira memang saya tak usik lah, sampailah umur 50 tahun ke 60 tahun, waktu tu baru saya usik lah, baru saya boleh ambil manfaat kan. Jadi saya buat satu tabungan. Jadi dia tanya soalan, boleh tak Ustaz, kalau contohnya saya sangat memerlukan, saya pinjam dulu duit daripada tabungan saya tu, nanti dah ada duit saya, maksudnya untuk next month tu, bulan depan tu, saya akan masuk 2 kali ganda lah untuk ganti balik yang sebelum itu. Kita kata kontrak ni tak berlaku dengan seorang. Awak guna-gunalah. Apa pula masalah nak mewajibkan diri meletakkan balik dalam tabung tu? Kan itu satu perkara yang silap ataupun satu perkara yang disalahfahami. Jadi kontrak ini dia mesti menghubungkan dua perkara, iaitulah orang yang melakukan, kalau kata penjual pembeli, kalau kata penyewa yang menyewa rumah. Kan, kalau kata kontrak itu berbentuk pelabur, jadi pelabur yang menguruskan dana pelaburan. Kalau kata contohnya orang tengah, jadi dia ada juga kontrak orang tengah.
Kalau main saham ke apa, remiser contohnya, dia ada kontrak sebenarnya. Dia punya akad yang ada pada syarak yang patut dia kena ikut satu persatu bila mana dia berinteraksi ataupun melakukan kontrak jual beli ataupun perkara yang berkaitan. Okey, so itu secara ringkas. Daripada sudut istilah, ialah satu bentuk perjanjian. Perjanjian ini dia boleh jadi kita pecahkan kepada dua. Satu, perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perjanjian dia sesama manusia. Itu dipanggil akad. Jadi akad ni, kontrak ni satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perjanjian sesama manusia. Macam mana pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni biasanya orang buat nazar contohnya. Kan katalah contohnya dapat apa-apa kebaikan dan sebagainya, bernazar untuk menyembelih seekor kambing, bernazar untuk berpuasa sebulan contohnya, bernazar untuk infak sedekah dengan jumlah amount ataupun jumlah sekian-sekian. Maka itu nazar dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tertunai nazar dia, maka pada waktu tu wajib untuk dia melaksanakan perjanjian dia seperti mana dia telah pun sebutkan ataupun dia nadarkan. Itu ringkasnya. Yang kedua, iaitulah berkaitan perjanjian sesama manusia. Perjanjian manusia ni lebih luas. Dalam bentuk yang kita kata mungkin pelaburan, mungkin nak buat mudharabah contohnya, nak sharing partner, nak sharing daripada sudut profit, nak sharing daripada sudut modal, macam-macam lagi lah. Dan juga termasuk jual beli, termasuk juga perkara-perkara yang melibatkan kontrak sesama manusia, sewa menyewa, kan, dan seterusnya. Jadi itu perjanjian, dan ini basicnya seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Maidah pada ayat yang pertama. Allah menyatakan, saya ikut ringkas saja ayat itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni biasanya kalau sebut orang beriman, ditujukan ayat ni turunnya dekat ataupun selepas hijrah lah, iaitulah di Madinah. Sebab cerita orang beriman. Jadi antara ciri-ciri orang beriman bukan solat, puasa, zakat, haji semata-mata, bukan hanya sekadar beriman kepada Allah, hari kiamat dan seterusnya. Antara ciri-ciri untuk melengkapkan iman itu ialah tunaikan akad, kontrak, perjanjian yang telah pun kamu lakukan. Jadi ayat ni sebut, wahai orang-orang beriman, bukti tanda beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka bila kamu buat kontrak perjanjian, kamu kena ikut, kamu kena tunai. Yang melabur tak boleh menipu lah, kerana kontrak yang pelaburan yang dibuat tu pertama kena halal lah. Yang kedua, dia tak boleh menipu lah sebab dia dah buat kontrak. Begitulah juga kontrak antara majikan dengan pekerja, kontrak di antara pembeli dan penjual, penyewa dan juga yang ada aset untuk disewakan dan seterusnya. Maka kontrak itu mesti dipatuhi. Kata Imam Ibn Abi Zaid, satu orang ulama tafsir yang hebat, dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Imam Tabari menyatakan bahawa maksud kontrak, akad, uqud itu termasuklah kontrak perjanjian muamalat sesama manusia. Maka tak boleh untuk diingkari setiap mana kita dah buat kontrak. Ini termasuklah apa-apa kontrak yang insya-Allah kita akan detailkan nanti. Baik, itu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an bil khiyar man lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual mempunyai pilihan untuk melaksanakan, yakni meneruskan atau tak meneruskan, membatalkan kontrak jual beli sebelum mereka berpisah daripada tempat mereka melakukan kontrak. Kan kalau sekarang ni macam-macam tuan-tuan, ada email, kan itu pun dah agak ketinggalan dah. Orang sekarang ni semua jual beli dengan WhatsApp ya kan. Jual beli dengan dekat Telegram, jual beli dekat platform-platform yang ada lah. Kan segala yang ada saya tak nak sebut lah satu persatu tu, semua platform apps yang ada tu orang berjual beli kat situ. Maka kata Nabi SAW, pembeli dan penjual itu mempunyai pilihan untuk meneruskan. Kalau tengok contohnya barang tu dia tak berapa berkenan, terpulanglah pada dia nak teruskan ataupun nak pilih yang lain. Kan, ataupun tengok kepada satu barang tu, yang ni nampaknya macam tak memenuhi kriteria seperti mana yang dikehendaki. Dia boleh untuk tak meneruskan jual beli ataupun untuk tidak melakukan akad pada waktu itu. Itu pilihan di antara pembeli dan juga penjual. Dan pilihan ni sebenarnya dia banyak. Pilihan berbentuk ada syarat,
Pilihan berbentuk ada yang meletakkan kalau barang tu rosak macam mana. Kan? Kalau barang tu rosak. Ataupun pilihan barang yang mana kadang-kadang tak menepati ciri-ciri yang ada. Order warna merah sampai warna biru contohnya kan. Kita nak warna merah, dia kata ada stok. Tiba-tiba yang sampai warna lain. Kita ada pilihan untuk sepatutnya bagi penjual untuk pulang balik duit, ataupun dia kena post balik lah, ataupun dia kena berikan balik spesifik barang yang kita nak. Kan contoh kita order buku. Order buku ni satu, kita katalah contohnya Robin Sharma punya buku. Apa-apalah kan yang tuan-tuan mungkin suka baca dan sebagainya. Yang sampai tu contohnya buku orang lain. Jadi waktu tu kita berhak untuk sebagai seorang pengguna untuk membatalkan jual beli. Dia kena pulang balik. Cuma masalahnya platform ni isu. Macam mana nak buat? Sebab dia orang tengah. Dia orang tengah. Jadi yang menguruskan ni satu orang, dia jadi orang tengah, kemudian kita pelanggan. Jadi isu kat situ. Kalau ikut daripada sudut hukum Islam ataupun hukum fiqh yang disepakati oleh para ulama, bila tak menepati ciri-ciri yang kita kehendaki, bila tersalah pos ataupun tersilap barang, maka wajib untuk pelanggan dia boleh pulang balik dan kemudian mendapatkan balik, ataupun ada toleransi lah kat situ. Kalau pelanggan kata okey dan sebagainya, okey lah. Kalau kata tak okey, kena pulang balik. Ataupun mungkin juga barang tu sikit rosak ke waktu post ke apa, tak tahu, maka di situ boleh minta diskaun. Dan seterusnya, ada hukum-hukum yang terkait. Baik, jadi itu konsep asasnya kata Nabi SAW, pembeli dengan penjual dia ada pilihan untuk meneruskan akad kontrak jual beli ataupun membatalkan jual beli sebelum mana mereka berpisah dalam kontrak ataupun ketika mana melakukan akad jual beli itu. Baik, itu secara ringkas dalil daripada Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan bahawa kontrak ini satu benda yang diiktiraf daripada sudut syarak, dan itulah perkara yang membolehkan jual beli itu berlaku, perpindahan milik dan juga nilai barang tu. Kan bila kita beli dapat barang dan juga penjual dapat nilai daripada barang yang dijual itu. Itu dia punya konsep asas. Baik. Kemudian dalam akad ni dia ada syarat-syarat bagi orang yang mana nak melakukan akad kontrak. Pertama sekali kita pergi dulu secara ringkas kepada rukun. Rukunnya secara ringkasnya mengikut majoriti para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad menyatakan 3 rukun. Bila orang nak melakukan kontrak, dia mesti ada 3 rukun ni. Pertama sekali yang dipanggil sebagai al-aqidain. 2 orang yang saling berkontrak. Mudah ceritanya tuan-tuan, pembeli dengan penjual. Itu rukun yang pertama lah. Maka tak boleh dia ni seorang-seorang berjual beli, itu masalah tu. Kan? Itu sakit lah tu kan. Dia seorang jual beli. Ni saya beli, saya jual. Dia sendiri kata kan. Itu masalah tu. Baik. Jadi ada pembeli, ada penjual. Itu rukun yang pertama. Dan syarat-syaratnya sekejap lagi saya sebutkan lagi secara ringkas. Yang kedua, syarat dia adalah yang dipanggil sebagai sirah ataupun lafaz ataupun tindakan ataupun penulisan ketika mana berlakunya akad kontrak jual beli itu. Menunjukkan bahawa ada perpindahan pemilikan ataupun perpindahan barang ataupun nilai ketika mana berlaku di antara pembeli dengan penjual. So apa nak sebut saya beli saya jual ke? Kalau tulis boleh tak? Kalau isyarat je boleh tak? Tunjuk macam tu je boleh tak? Daripada sudut syarak. Kan? Ataupun kita kata bukan setakat tu saja. Kita jual beli ni bukan dengan orang. Kita jual beli dengan apps, kita jual beli dengan internet, kita jual beli platform-platform tertentu. Maka mana saya beli saya jual? Bayar zakat online contohnya, mana tu? Kat mana tu? Jom lagi kita bincang. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah syarat pada barang tu. Iaitulah rukunnya barang yang nak dijual beli. Apakah bentuk barang dia? Boleh serah ataupun tidak. Ada barang ni berbagai bentuk tuan-tuan. Ada bentuk dropship. Barang tak ada dekat dia. Kan? Ada bentuk orang pakai secara tempahan. Kan ada orang secara jual beli salam. Jual beli salam ni bukan jual beli tu bersalam. Jual beli salam ni dalam bentuk tempahan lah. Barang tak ada lagi. Jadi macam mana? Apa syarat dia? Apa spesifikasi yang disebutkan oleh Nabi SAW? So secara ringkasnya rukun akad ni ada 3. Pembeli penjual, kemudian lafaz tu, dan yang ketiga adalah barang yang nak dijual beli. Jadi saya ringkaskan tuan-tuan. Baik, yang pertama, orang yang nak melakukan akad. Okay? Orang nak melakukan akad ni pertama sekali dia tak disyaratkan Islam. Sebab ni bab muamalah. Lebih luas lagi di zaman Nabi SAW boleh saja berjual beli dengan non-Muslim.
ataupun non-yet Muslim, tak ada masalah. Kerana dia adalah benda yang diiktiraf daripada sudut syarak. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak beli apa, sebab tu banyak barang-barang kita hari ni, hatta barang-barang keperluan harian pun, kalau tengok kepada kilang, tengok kepada owner asal bukan orang Islam pun yang buat tu. Tapi disebabkan dia ni ada sijil JAKIM, sijil pematuhan daripada sudut syarak, maka sebab tu dia boleh dijual di pasaran. Kan? Sebab tu saya suka tuan-tuan nasihatkan, kalau tuan-tuan nak berniaga makanan ke, nak buat kerepek ke apa ke, tak tahulah kawan-kawan kita ke sahabat-sahabat kita, sila dapatkan persijilan halal JAKIM ni. Kan? Susah nak dapat, memang susah. Memang susah lah. Sebab saya tanya pegawai JAKIM ni kenapa susah sangat ni. Dia kata kami tak nak bertanggungjawab dekat akhirat nanti menghalalkan benda yang haram. Lebih-lebih kurang aja. Kan? Jadi itu cerita dia. Kan? Sebab tu dia agak sukar untuk mendapatkan tu. Tapi kenapa non-Muslim ramai mendapatkan persijilan halal oleh JAKIM? Satu badan yang bahkan JAKIM ni diiktiraf daripada sudut dunia, dia punya tahap pematuhan sijil kepatuhan syariah dia tu bagus, hebat. Malaysia ni tuan-tuan. Jadi nak menunjukkan bahawa sebenarnya di sana ada dia punya kelebihan-kelebihan tertentu. Baik. Jadi mereka berjual beli, dan syarat jual beli tak disyaratkan Islam kerana dia bentuk bab muamalah. Buktinya, dalilnya pada zaman Nabi SAW, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rahana dar'ahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besi Nabi kepada orang Yahudi. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, kita kata, dinar ataupun dirham untuk membeli makanan, maka Nabi gadaikan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sedikit wang untuk membeli barang-barang keperluan makanan. Dan baju besi Nabi itu taklah dituntut sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sehinggalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq pergi tuntut balik. Maksudnya dulu tu gadai, maka bayar balik, dan baju besi itu ada pada tangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan nak cerita tentang baju besi itu tuan-tuan. Nak ceritanya ialah muamalat Nabi itu dia lebih luas lagi daripada sudut bagaimana berinteraksi dengan orang bukan Islam, tapi dengan syarat apa yang dijual beli itu adalah benda yang halal. Apa yang dijual beli itu tidak termasuk dalam unsur-unsur yang boleh mendatangkan fitnah. Jual beli senjata contohnya, jual beli mushaf Quran contohnya, itu mazhab Syafi'i dia keras, dia tak bagi, sebab nanti menimbulkan fitnah. Kan? Jadi itu pandangan semua majoriti para ulama, tak ada masalah. Cuma pada zaman sekarang ni kalau kita tengok isu boykot, kan, isu beli produk Muslim, buy Muslim first, maka itu benda yang paling terbaik lah. Kan? Kita cerita satu, mana yang paling terbaik, mana paling utama. Yang kedua, daripada sudut hukum boleh ke tak boleh. Kan? Sudut hukum kita kata harus, tapi kalau kata pandangan itu lebih baik, lebih bagus, lebih afdal, lebih utama, maka yang itulah yang patut diutamakan, jual beli sesama Muslim. Apatah lagi kita nak tingkatkan ekonomi Islam, ekonomi peniaga-peniaga kecil dan seterusnya, maka itu yang paling utama, yang tak ada siapa pun menyatakan itu tidak boleh dan sebagainya. Baik, itu syarat yang pertama. Yang kedua, mesti baligh dan berakal. Pembeli penjual itu mesti baligh dan berakal, macam solat. Sebab bimbang takut nanti dia berjual beli secara paksa. Dia berjual beli sewaktu, sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau kita perhati, ramai orang dia suruh budak kecil beli. Kan, contoh pergi kat petrol pump, kan, kita malas nak turun. Anak kita tu 6 tahun, 7 tahun. Kata, ni ambil 50 ni, pergi bayar dekat kaunter, sekejap lagi ayah isi minyak. Kan contohnya. Ataupun bagi upah sikit lah. Ambil ni RM55. 50 minyak tau, kuning nombor 6. Contoh pump nombor 6. RM5 ni ikut kamu lah beli roti ke apa, pandai-pandai lah dekat dalam tu. Yang tunggu kat sini. Kan dia pun isi minyak tu, anak dia ni cerdik, matematik pandai. Kan. Jadi dia pun pergi bayar, tak ada masalah, cukup apa semua, dia pun datang dekat kereta. Kan mazhab Syafi'i bincang panjang tentang isu jual beli kanak-kanak yang mumayyiz. Mumayyiz ni belum balik lah, sekitar 6-7 tahun macam tu lah, 8 tahun dan sebagainya. Maka kebanyakan majoriti para ulama tidak membenarkan jual beli budak kecil ni, melainkan ada orang yang pantau. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebab tu kita baca fatwa kena habis. Kan ada orang kata tak boleh jual beli budak kecil, dia tak baca fatwa habis. Sebenarnya fatwa tu nak menyatakan kalau tidak dipantau oleh wali ataupun orang tuanya. Yang ni tadi kan kena pantau, cukup 50. Betul? Berapa tadi beli tadi? Ni dia punya bil, ni dia punya senarai. Roti 2 bungkus, berapa
harga dia dan seterusnya. Jadi yang tu tidak menjadi masalah. Baik, itu yang kedua. Syarat daripada rukun yang pertama, pembeli dengan penjual. Jadi pembeli penjual ni nak sewa, nak melabur, memang kena balik berakal lah. Kenapa dikaitkan balik dengan berakal? Sebab belum tentu orang balik berakal, dan belum tentu orang berakal itu balik. Tu kena jelas tu. Kan? Kena jelas betul-betul. Sebab tu majoriti para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Imam Nawawi, Imam Khatib Syarbini dan ulama-ulama yang lain. Kalau budak kecil dia pergi umrah ataupun dia pergi haji, sah tak haji dia? Sah. Tapi itu adalah haji yang dikira sebagai tidak melepaskan dia punya tanggungjawab mukallaf dia. Maksudnya dah besar dewasa nanti dia kena pergi balik. Tak cukup dengan kecil ataupun waktu dia sebelum memayis tu saja tak cukup. Kemudian para ulama bincang pula, kalau dah pergi ke Mekah tu tiba-tiba balik pula kat sana. Tiba-tiba balik kan, maksudnya sampai umur balik. Macam mana pula? Tu cerita panjang lah. Tapi secara ringkasnya kita nak sebut, macam puasa, solat, tak ada masalah, boleh buat. Tetapi kewajipan itu tidak ada pada dia. Kalau dia buat, insya-Allah pahala untuk dia, untuk ibu bapa dia. Tetapi bila dia dah sampai umur balik, yang tu dia tak buat, dikira berdosa sebab dia telah pun mukallaf. Itu konsep dia, tuan-tuan. Baik, kemudian seterusnya, kedua-dua ini, yang keempat, kedua-dua ini secara rela untuk berjual beli, untuk melabur, bukan dipaksa. Secara rela, secara transparent, dan bukanlah berkait dengan satu paksaan untuk mereka berjual beli, melabur dan sebagainya. Okey, itu secara ringkas tentang syarat yang terkait pada rukun yang pertama. Kita pergi yang kedua, ringkas je tuan-tuan. Yang kedua ialah lafaz. Rukun jual beli ni dia kena ada lafaz. Itu asal jual beli kena ada lafaz. Saya beli, saya jual. Itu konsep yang paling basic. Sebab apa tuan-tuan? Kerana nak menunjukkan kepemilikan barang yang kita beli dan nilai yang kita berikan kepada penjual. Sebab tu mazhab Syafi'i dia sangat concern pada isu akad ni. Kan sebab tu kenapa kena makan dulu baru kita kena bayar dulu baru makan. Kan kena bayar dulu sebenarnya tuan-tuan ikut mazhab Syafi'i. Kerana pemilikan asal itu mesti dah bayar, kemudian pada waktu itu kita memiliki barang yang kita sudah pun bayar. Tak ada lagi rasa tak berapa sedap ke nak makan ke apa ke, dah jelas berapa ringgit, berapa sekian-sekian. Itu asal dia. Secara umumnya kontrak dia. Kita nak kena tahu. Dan sebab tu kalau tuan-tuan berkontrak dengan perbankan Islam, kontrak dengan takaful, kontrak dengan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah, dia jelas. Dia clear. Ni kontrak dia. Ni dia punya akad, saya bersetuju dan sebagainya lah, dan seterusnya. So sebab tu saya beli, saya jual ni, dia bukan para ulama buat main-main. Para ulama buat betul seperti mana kata Imam Nawawi, supaya jelas siapa yang jual beli, pemilikan dia jelas, diterima, dan nilai itu juga diterima oleh penjual secara jelas. Itu konsep dia. Sebab tu sangat penting tuan-tuan. Cuma kalau hari ni banyaklah tak ada saya beli saya jual ni. Kan ramai orang dibincang sampai situ je, dia tak boleh. Habis tu beli dengan apps macam mana pula? Tuan-tuan top up Touch 'n Go. Apa cerita? Nak cakap dekat siapa saya beli saya jual? Dekat Touch 'n Go kan orang kata tak sihat pula. Jadi apps saya belilah dah takkan macam tu. So konsep ini diperluaskan. So daripada asal akad tu kalau boleh ada saya beli saya jual. Yang kedua, akad ini disepakati oleh para ulama juga, antara disebut oleh Imam As-Sawi dan ulama-ulama yang lain, harus dengan penulisan. Tulisan ni tuan-tuan macam-macam. Kadang-kadang tu tak tulis pun, turunkan tanda tangan saja. Sila baca ya. Muka surat 3, surat 5, surat 6. Dekat mana nak tanda tangan ni? Muka surat 12, 22, 21. Tuan tanda tanganlah dekat situ. Kita jenis tak baca dah tuan-tuan. Jadi tak tahu je tanda tangan kat mana kan. Jadi tanda tangan tu berbentuk penulisan. Kan ataupun kena isi sikit form apa-apa tertentu sebelum kita submit pembelian ataupun jual beli ke apa-apa tu, maka yang tu juga diterima daripada sudut syarak. Diterima daripada sudut syarak. Itu yang kedua secara ringkas. Yang ketiga, boleh jadi jual beli ini dengan isyarat. Isyarat ni pelbagai. Serahan duit kan, ataupun mendapat senarai harga, pergi dekat cashier, dekat kaunter, tak sebut pun saya beli saya jual, tapi bagi duit dapat balance, bagi duit berapa ni bayar, kemudian dapat senarai harga contohnya kan, siap cop lagi sebelum keluar contohnya kan. Jadi semua tu menunjukkan isyarat dalam jual beli yang diharuskan daripada sudut syarak, dan dia bukan satu perkara yang dianggap tidak sah walaupun tak ada saya beli saya jual dekat situ.
Dan tuan-tuan, yang paling dahsyat sekali yang keempat ni. Kitab apa? Tulisan, kitab apa? Dengan lafaz, saya beli saya jual. Yang kedua dengan tulisan, yang ketiga dengan isyarat, yang keempat ni paling dahsyat, dipanggil mu'atah. Mu'atah ni maksudnya kita bukan jual beli dengan orang. Ataupun kita berjual beli, kita kata saya beli, yang penjual kata tak jual pun, dia senyap je. Kan? Ataupun dua-dua tak cakap apa-apa. Kan? Maksudnya kita bayar je macam tu, maka itu dengan tindakan ataupun mu'atah. Dalam konteks masa lebih luas lagi, biasanya kita berjual beli di platform online. Kan? Bukan setakat jual beli tuan-tuan melabur, nak renew apa, my EG-nya, nak renew lesen-nya, nak bayar saman, macam tu kan. Jadi semua platform online dah sekarang ni. Maka kita berkontrak dengan siapa sebenarnya? Okey, sebab tu para ulama mereka berbincang macam mana cara supaya dalam apps yang kita gunakan tu, bayar bil air, api, elektrik, apa semua, guna bank, guna apps, guna apa semua, macam mana? Maka mereka menyatakan kena jelas. Apps itu pun kena patuh syariah. Macam mana patuh syariah ni tuan-tuan? Maksudnya ialah sistem itu dia kena adapt dengan menunjukkan berlakunya jual beli secara jelas. Contohnya macam ni. Katalah kita nak bayar zakat secara online. Katalah kita nak beli secara online. Kita buat apa-apalah, jual beli secara online, buat dropship ke, buat affiliate ke, buatlah apa-apa tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi kita nak pastikan kita betul-betul berlaku jual beli itu macam mana. So apps tu dia kena buat banner atas dasar yang menunjukkan apakah ciri-ciri berlaku transaksi jual beli. Contoh agree, contoh setuju, contohnya apa, dapatkan TAC nombor, numbers dan sebagainya. Kita masukkan kemudian berlaku transfer. Kalau melalui WhatsApp dan sebagainya, dia punya berapa nilai kita bayar tu, dia punya apa, kita kata resit apa semua, WhatsApp dekat dia. Walaupun tak sebut saya beli sejual, tak sebut pun. Maka yang tu daripada sudut moden punya kaedah sekarang ni, dia diterima daripada sudut syarak. Asalkan semua benda tu menunjukkan berlaku jual beli. Duit betul-betul masuk. Sebab tu ada taktik-taktik penipuan ni kadang-kadang tuan-tuan, dia boleh set. Dia boleh set sebenarnya duit tu akan masuk pada berapa hari lagi. Tapi dia dah bagi. Kita pula barang dah post. Rupanya tak masuk sebab dia menipu. Jadi penipuan apa semua ni, ini cerita lain. Tapi asalnya kena jelas apa yang kita berjual beli, apps yang kita guna tu, dan dia mesti menunjukkan ada transaksi berlakunya jual beli dan jelas duit masuk, barang tu dapat, dan kemudian juga apakah yang menunjukkan berlakunya jual beli. Itu 4 perkara yang mana zaman moden ni orang banyak guna yang keempat ni tuan-tuan. Ni termasuklah tuan-tuan bayar autopay, tuan-tuan bayar apa lagi? Secara debit, tuan-tuan bayar lagi, apa lagi kita kata, jual beli air dengan mesin, macam-macam lagi lah. Jadi semua tu dia bukan dengan orang, dengan mesin. Tak mustahil hari, mungkin 2-3 tahun akan datang semua dengan mesin. Tak ada orang dah. Cashier pun silap-silap pergi punch sendiri tuan-tuan. Kita sendiri yang bayar dekat cashier, bukan lagi ada cashier. Walaupun nama je dekat tempat cashier kan. Jadi semua tu daripada sudut asalnya nak kena pasti je betul-betul berlaku betul-betul jual beli, kontrak saling bertukar, dan akhirnya menatijahkan jual beli yang dibenarkan daripada sudut syarak. Itu daripada sudut yang dipanggil sebagai sirah, lafaz, kontrak, tindakan, isyarat, tulisan yang menunjukkan boleh berlakunya jual beli, dan juga termasuklah pelaburan dan sebagainya tuan-tuan. Baik. Kemudian yang ketiga, saya ringkaskan lagi, berkenaan dengan yang kita panggil sebagai barang yang kita nak berjual beli itu. Barang yang kita nak berjual beli. Maka barang ni semua para ulama sepakatlah mesti daripada sudut syaraknya okey lah. Dan bukan semesti ada cap halal. Jual apa, raket badminton, mana ada standar halal tuan-tuan. Kan? Cumanya kena pastikanlah. Kalau contohnya kadang-kadang barang-barang import apa semua ni dia tak terlibat dengan pig skin, kulit khinzir ke apa ke, kan, benda-benda yang tak dibenarkan daripada sudut syarak. Sebab tu bagus ada setengah-setengah kedai yang jual barang-barangan import dan macam-macam ni, dia ada section dia tuan-tuan, ataupun section dia yang menyatakan ini tak boleh. Kan, maksudnya ada kulit khinzir apa, bukan tak ada. Tapi baguslah kalau bagi tahu awal macam tu, supaya kita tak beli benda-benda yang diperbuat daripada benda-benda yang haram. Itu pun kena pasti juga kita nak pakai. Yang kemakan minum ni lagilah kan. Dan kemudian juga kita nak pastikan kita mampu menyerahkan barang yang mana kita beli, yang mana kita jual tu. Kan, contohnya produk ke, contohnya apa ke, ejen tertentu dan sebagainya, maka kita memastikan kewajipan kita untuk menyerahkan barang itu kepada pelanggan. Kan. Jadi kalau tanya saya dropship,
kita buat dropshipper, ataupun kita buat pre-order contohnya, kan? Ataupun kita buat tempahan dan sebagainya. Maka semua tu harus daripada sudut syarak, tapi dia ada syarat-syarat tertentu yang mesti diletakkan. Pertama sekali tuan-tuan, dia tak ada unsur-unsur penipuan. Satu. Yang kedua, barang itu memang wujud dan mampu untuk diserahkan. Dua. Yang ketiga, tempoh mesti jelas. Kalau ni order ni berapa lama ni? 2 minggu siap lah. Contohnya kan. Ni kalau ni nak sampai ni, ini biasanya post 3 hari. Minggu depan contohnya saya post. Tapi ambil masa sikit lah, seminggu contohnya. So jelas. Kemudian barang kena jelas. Spesifik barang tu apa. Kalau perlu kepada timbangan kilo dan sebagainya, berapa kilo. Jadi penjual tak boleh tipu lah. Kan? Sebab tu tuan-tuan, Nabi ingatkan kepada kita. Rupanya nak masuk syurga ni, orang buat jual beli pun boleh masuk syurga. Bahkan boleh duduk dengan para Nabi, dengan para orang-orang yang mati syahid. Apa kata Nabi? Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, At-tajirus saduq ma'al anbiya wasyuhada wassalihin. Kata Nabi SAW, peniaga yang jujur dalam jual beli dia akan duduk bersama dengan para Nabi, para anbiya, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, dan juga bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi nak ceritanya kelebihan orang berniaga ni, dia jujur tuan-tuan dalam jual beli dia. Hari ni nak pastikan kejujuran ni tuan-tuan, dia satu benda yang sukar. Jadi kalau tak jujur ni kan, kita punya kereta ni jadi susut nilai. Kan, kereta banjir tapi kata tak kena banjir. Contohlah kan, kereta accident kata tak kena accident, free accident. Maksudnya beli kereta dapat free accident sekali. Atau dia panggil free accident. Kan? Jadi semua benda ni nampak simple, tapi rupanya walaupun di sana ada sikit profit, mungkin lebihan kita dapat, tetapi dekat akhirat kita teruk kena tuan-tuan. Dekat akhirat kita tak dapat apa yang Allah janjikan, Nabi janjikan kepada kita. Maka sebab tu Nabi suruh kita jujur dalam jual beli kita, walaupun kita ambil contoh gini juga tuan-tuan. Sebab tu kami baru ni bincang tentang isu satu apps yang digunakan untuk, dia bukan apps lah tuan, dia satu benda yang set up, yang mana dia ada titik perpuluhan. Contoh gini, katalah contohnya harga barang tu RM1.03. Contoh, kita nak pulang berapa? Orang tu bagi contohnya RM1.10. Kan? RM1.10. Jadi ini katalah RM51.03. Contoh gitulah tuan-tuan. RM60 4 contohnya. Kita nak pulang berapa? Kalau ikut ada sistem yang digunakan tu, cashier tu, dia akan genapkan. Dia akan genapkan. Maksudnya RM1.10 lah dia bayar, tapi hakikatnya RM1.03. Patutnya 7 sen kena pulang. Alah payahlah ustaz kalau nak pulang 7 sen kalau macam tu. Dah. Sebenarnya tuan-tuan, dia kena genapkan bukan lebih. Kalau dia nak pahala dekat situ, nak lebih, maka dia kena genapkan kurang. Maksudnya RM51.03, RM51 je dia kira. Itu konsep sedekah 3 sen tuan-tuan. Nampak simple benda ni. Kalau kita kata RM51 10 sen, padahal RM51 3 sen, kita genap lebih besar. Kita telah zalim 7 sen pada pelanggan kita. Nampak simple tuan-tuan. Orang otak bisnes ni bukan tengok pada profit berapa sen. Nak tengok profit akhirat juga. Profit akhirat tu macam mana kita nak kira? Tak apalah, yang ni setakat 3 sen ni apalah sangat 3 sen. Bukan beli emas. Kan? Ni beli apa? Barang-barang je. Tak apalah kan. Jadi itu satu konsep sedekah yang kita tak nampak sebenarnya tuan-tuan. Tapi itu sedekah yang besar bagi seorang peniaga yang jujur dalam jual beli dia. Apatah lagi timbangan, nak kena ni bagi lebih, itu lagilah tuan-tuan. Tapi secara asasnya itu konsep dia. Jadi jual barang wujud. Kalau kita jual satu benda yang tak wujud tapi mampu serah, maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis surah Imam Al-Bukhari, man aslafa fi syai' fayuslifu ila kailin ma'lum au ila wazanin ma'lum au ila ajalin ma'lum au kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu buat jual beli secara bertangguh, maksud tangguh sini, serahan barang tu lewat. Duit dah ambil dah, tapi serah barang tu lewat. Maka pada waktu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena pasti berapakah sukatannya, berapakah timbangannya, dan bilakah tempoh serahan itu. Jadi Nabi sebut tu 3 perkara je. Tapi para ulama fiqh, ulama-ulama hadis, mereka spesifikkan lebih lagi. Maksudnya bagi betul-betul jelas bila tempoh dia, beratnya berapa, warnanya apa, bila akan serah, kos upah berapa. Itu satu. Kemudian kos pos berapa, kos untuk pos berapa. Contohnya
Ada pos contohnya RM7.5. RM7.5 lah bayar. Kita kos pos RM8 contohnya kan. Jadi situ untung dia dah ambil dah. Yang ni pun dia ambil lagi. Kan. Mana yang dia tak ambil untung? Semua dia ambil untung. Jangan ada hidden charges dekat situ. Charge tersembunyi, jangan ada. Jadi kena jujur betul-betul tuan-tuan. Jadi nak menunjukkan barang-barang boleh nak buat dropship ke apa benda semua, tapi kena pastikan betul-betul daripada sudut syarak kita patuhi supaya kita nak kebahagiaan dunia dengan akhirat, dan kelebihan sudah tentu dekat akhirat nanti. Okey, kemudian tuan-tuan, last. Secara ringkasnya, ada 3 jenis kategori akad. Pertama dipanggil akad sahih. Akad sahih. Yang kedua dipanggil akad nafidh. Yang ketiga dipanggil akad lazim. Saya ulang sekali lagi. Ada sahih, nafidh. Yang ketiga ialah lazim. Tak apa, saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama sekali sahih. Sahih ni maksudnya ialah menepati rukun dan syarat jual beli, maka hukumnya dipanggil akad tu sahih. Akad tu betul, akad tu diterima, akad tu harus, itu dipanggil sebagai akad yang sahih. Dan untuk memastikan kesahihan akad tu tak ada unsur penipuan, tak ada unsur riba, tak ada unsur judi, tak ada unsur rasuah, tak ada unsur zalim, tak ada unsur-unsur yang diharamkan daripada sudut syarak. Dan lawan kepada sahih itu ialah batil. Akad yang batil. Tuan-tuan kod surah An-Nisa ayat 29, Allah sebut batil. Dalam surah Al-Maidah pun ada juga Allah sebut tentang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam. Oh, ni ayat berkait dengan rasuah tuan-tuan. Kan dalam Quran ada rasuah. Bukan Quran tu rasuah. Ayat tentang rasuah. Kan, tapi saya nak quote daripada surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Nampak macam jual beli, tapi menipu. Nampak macam jual beli, tapi zalim. Nampak macam jual beli, tapi ada helah dalam penipuan. Kan, contohnya apa? Diskaun. Kan, contohnya diskaun. Kan, dia harga RM30. Dia tinggikan harga tu RM100. Dia tampal kat situ harganya RM100, diskaun 70%. Dapat berapa tuan-tuan? Dapat RM30 lah. Yang kita tertarik bukan sebab harga RM30 tu. Yang kita tertarik ialah sebab diskaun 70% tu. Ramai orang terkeliru tu. Kan? Tapi kalau itulah taktik yang digunakan, namakanlah strategi marketing ke, strategi apa ke dan sebagainya, tetap termasuk dalam unsur penipuan yang meragui dan juga yang mengelabui mata masyarakat beli dengan sebab diskaun dia, bukan dengan sebab harga dia. Kan? Jadi ini antara benda yang kena jelas lah. Okey, so maksudnya tak ada unsur penipuan, tak ada unsur-unsur yang dilarang, maka akad tu dipanggil sahih, dan kemudian lawannya dipanggil sebagai batil. Yang tu tak cukup rukun, tak cukup syarat, ada unsur-unsur yang dilarang, maka dipanggil sebagai batil. Okey, yang kedua, nafidh. Nafidh ni ialah kita berkuasa mutlak untuk buat kontrak akad jual beli tu, tak ada siapa-siapa yang halang, tak ada siapa-siapa yang perlu kita rujuk. Yang tu dipanggil sebagai akad nafidh. Kita beli air, kita beli kereta, kita beli apa, kita sendiri nak beli, kebebasan kita. Dan lawan kepada akad ni, kita tak bebas. Kita kena dapat pandangan, kita kena dapat kepastian baru kita boleh jual beli. Contohnya apa? Contohnya ialah akad yang biasanya kita guna konsep wakalah. Kita wakil pada orang. Wakil ni tuan-tuan, dia kena ikut orang yang mewakilkan. Dia tak boleh beli sendiri. Ni ada akad ni yang biasanya akad ni nampak simple, tapi sebenarnya ada hukum tuan-tuan. Contoh gini, kita makan dekat office. Makan kat office, kita kebetulan ada meeting. Tak sempat nak pergi beli makanan lah. Jadi kita minta kawan kita tapau lah, suruh minta dia belilah. Kan? Jadi kita minta pesan tu mi goreng. Bagi RM10. Kemudian kawan kita tu pergi kedai tu, kebetulan dia makan, tak ada mi goreng. Dia tak bagi tahu apa pada kita, dia beli nasi goreng. Goreng juga tuan-tuan. Kan? Dia beli. Bila balik tu dia kata, saya minta mi goreng. Lepas tu kata, sebenarnya tak ada tadi sekian-sekian. Sebenarnya daripada sudut fiqh dia ada hukum kat situ. Kalau setakat benda tu kecil-kecil, masih diizinkan daripada sudut syarak. Sebab tadi tu saya wakilkan kepada awak untuk beli nasi goreng ataupun mi goreng tadi tu. Tapi disebabkan tak ada, patutnya awak tag lah saya. WhatsApp ke apa, kalau tak ada tu, okey lah, nasi goreng okey. Okey lah. Kan? Yang ni tak tag tak apa, pakai beli je. Kan? Silap beli benda yang lebih mahal lagi. Kan? Jadi masalah tu. Kita kebetulan pula kerja biasa-biasa office, duit tak berapa cukup untuk tu kan. Bajet-bajet je, tiba-tiba jadi mahal. Kena berhutang pula dengan kawan tu. Contohnya lah. Jadi di situ ada hukum. Tapi kalau benda tu besar,
kereta. Contohnya wakil, ni korban tuan-tuan, dia pakai wakalah sebenarnya. Wakalah kepada penyembelih, wakalah kepada tukang beli, semua wakil belaka tu. Itu belum wakil kat luar negara, wakil dekat Kemboja, wakil dekat tu. Jadi ada konsep wakil. Jadi konsep wakil tu dia kena tunaikan seperti mana yang dikehendaki. Contoh, dia telefon, ni minta maaf lah nak akikah ni, kambing ni tak ada, kena penyakit. Jadi boleh tak kita tukar kepada binatang lain? Contoh kan, contohlah. Jadi kita ambil lembu lah, bahagian. Boleh tak? Kata tak apalah kalau macam kan. Jadi kita dah buat dah tadi. Maka sebab tu konsep wakil dia kena dapat jelas daripada orang yang mewakilkan, baru dia boleh terus akad tu. Ini samalah pelaburan, remiser. Ini saya buat saham ni, saya sebagai broker. Contohnya lah, contoh. Maka macam mana kita nak buat gini ke gini, dia kena dapat izin daripada pemberi modal lah. Melainkan pemberi modal kata ikut kamu lah, yang penting profit dapat. Tu cerita lain lah tu kan. Tapi dia kata kamu kena tengok, pertama pastikan patuh syariah, pastikan halal. Tu dia kena ikut tu. Kalau tak, dia dipanggil akad yang tidak, ataupun akad yang dipanggil sebagai mauquf ataupun tidak nafis, seperti mana kita sebutkan tadi. Okey, 1 minit itu. Last sekali ialah akad yang dipanggil sebagai lazim dan juga tidak lazim. Lazim ni tak boleh batalkan akad melainkan sepakat semua orang. Yang tidak lazim ni kita boleh batalkan akad tu serta-merta. Contoh, kita iklan kita punya gafir, kucing kita hilang dekat grup taman, grup Facebook. Lepas jumpa tu kita sendiri yang jumpa, maka kita boleh turunkan iklan tu tanpa orang perlu bayar kat kita. Kita sendiri boleh batalkan akad tu tanpa persetujuan daripada siapa-siapa. Kan itu konsep dia. Sebenarnya lebih banyak lagi, tapi masa kita tak mengizinkan tuan-tuan. Tapi secara umum kita kata itulah kontrak Islam, agama yang amat mementingkan perkara ini, dan disitulah menjadikan jual beli kita sah, jual beli kita diterima pada sudut syarak. Dan bukan sekadar jual beli tuan-tuan, kita nak pahala dekat akhirat bila kita berniaga, kita jual beli, kita buat kontrak, kita melabur, kita nak pahala tu juga. Kerana apa? Menepati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tekankan tadi, dapat pahala yang besar di sisi Allah berkenaan dengan perkara ini. Wallahu taala alam. Saya berhenti dulu kat sini. Mudah-mudahan dapat sikit bila kita nak berniaga, nak melabur apa, ada sikit di sana panduan-panduan daripada sudut syarak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.